Tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni, kita dengar cerita dia ni daripada kita duduk sekolah rendah, daripada kita duduk mengaji. Kita dah dengar dah cerita Bilal bin Rabah ni. Kita pergi sikit lagi, siapa dia ni? Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Dia ni siapa? Dia ni orang Habasyah. Abdun Habasyiyun. Hamba Habashi. Kulit hitam Afrika. Dia lahir bila? Dia lahir 40 tahun sebelum berlaku hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hebat Bilal ni? Dia di antara as-sabiqun al-awwalun, di antara orang yang awal-awal masuk Islam apabila Nabi bawa Islam. Apa akibat yang menimpa dia apabila dia kata dia masuk Islam? Dia didera dengan sedahsyat-dahsyatnya oleh pengulu dia pada masa itu yang bernama Umayyah bin Khalaf. Bila tuan dia tahu, kata dia sudah ikut Muhammad, dia sudah masuk Islam, dia kena dera cukup dahsyat. Kita kecil-kecil dah tahu dah apa dia yang famous dengan Bilal ni. Allahu Ahad. Kenalah macam mana pun, orang heret dia di atas padang pasir yang berbatu tajam, jemuk dia di tengah panas padang pasir, mulut sebut Allahu Ahad. Sampai Nabi SAW buka mulut. Nabi kata, siapa yang ada lebihan rezeki, tolonglah pergi merdekakan Bilal. Abu Bakar As-Siddiq tak lepas peluang. Dengar Nabi kata, dia terus pergi jumpa Umayyah bin Khalaf. Aku nak beli hamba ni. Hang habak berapa pun aku beli. Abu Bakar beli dia, Abu Bakar merdekakan dia. Bermula daripada tu, Bilal terus duduk sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila disyariatkan azan, dia orang yang pertama Nabi pilih menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah angkat darjat Bilal daripada satu orang hamba abdi, abdun habasyiyun, seorang hamba abdi Habasyi, dipandang rendah oleh orang pada masa itu. Allah Subhanahu wa taala angkat dia apabila dia pilih Islam. Bilal sampai jadi orang kanan dan orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari pembukaan kota Makkah, panggil Fathu Makkah. Hari pembukaan kota Makkah, Nabi masuk. Nabi main dengan tentera daripada Madinah. Nabi masuk Makkah. Tidak berlaku pertumpahan darah. Semua orang surrender. Nabi sampai saja di kota Makkah, Nabi kata pergi cari Osman bin Talha. Siapa Osman bin Talha? Pemegang kunci Kaabah. Pergi cari Osman bin Talha. Cuba pergi cari. Dia lari main. Nabi, Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi. Anak angkat dan juga anak angkat kepada anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid bin Harithah. Bapa dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Bila Zaid bin Harithah dapat anak bagi nama Usamah, Nabi ambil Usamah pula anak angkat Nabi lagi. 3 ni aja. Nabi, tuan-tuan, dua ada ramai ni. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Osman ada, Abdul Rahman bin Auf, ramai dua ada. They are very selected. Nabi ambil apa? Nabi sendiri, Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid bin Harithah dengan Osman bin Talha, pasal dia pegang kunci. Osman bin Talha tak masuk Islam lagi. Dia mai buka pintu Kaabah, Nabi masuk, Nabi terus pergi di penjuru Yamani, rukun Yamani. Kita tawaf Kaabah, start daripada Hajar Aswad, tapusin, kita lalu makam Ibrahim, kita lalu dekat Hijr Ismail lengkung tu, kita jumpa bucu yang kedua, kita sampai yang ketiga sebelum Hajar Aswad, rukun Yamani. Dalam Kaabah, di penjuru itu, Nabi semayang sunat. Dalam Kaabah semayang kok mana pun kiblat belakang. Tapi Nabi semayang di situ. Di rukun Yamani. Rukun tu makna dia penjuru. Di penjuru Yamani. Sampai hari ini, kalau Raja Saudi masuk hari basuh Kaabah pun, dia akan semayang situ. Bilal bin Rabah pun semayang dalam tu. Usamah bin Zaid pun semayang dalam tu. Orang lain tak boleh masuk. Bila masuk saja, tutup pintu Kaabah. Siapa pun tak boleh masuk. Nabi lepas semayang, Nabi duduk, Nabi i'tikaf di dalam Kaabah untuk satu tempoh masa. Kemudian baru pintu buka. Baru Nabi keluar. Nabi suruh Bilal bin Rabah naik atas bumbung Kaabah,
azan di atas bumbung Kaabah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan kepada Bilal, sedangkan dia kita bagi tahu tadi satu orang hamba abdun habasyi, tiba-tiba macam tu punya mendapat kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan diikuti oleh Bilal, dengan Usamah bin Zaid, dengan Osman bin Talhah, barulah sahabat lain boleh masuk. Berpusu-pusu menunggu giliran untuk masuk sembahyang di dalam Kaabah. Anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, apabila dia masuk aja, dia terus pegang Bilal. Dia kata, Bilal, Nabi sembahyang tang mana tadi? Bilal, tadi Nabi sembahyang tang mana? Bilal tunjuk situ, dekat penjuru Yaman ni. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, pergi tang tu sembahyang. Dia nak ceritanya apa? Mulianya Bilal bin Rabah ini sampai begitu sekali. Apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat ada banyak riwayat sahih, yang tak sahih, yang tokoh tambah macam-macam. Apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah siap dimandikan, Nabi dah siap dikafankan, masuk waktu sembahyang. Bilal azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak boleh. Pasal apa? Pasal sayang dia dekat Nabi ni. Jasad Nabi dok ada di situ, dah siap kapan, dia tak boleh nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh sebut. Dia sebab, dia jadi terbuku, dia terduduk, dia tak boleh sambung. Tuan-tuan, sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat kata apa? Itulah azan last. Azan last Bilal bin Rabah. Lepas itu dia tidak azan lagi di Madinah. Satu riwayat lagi kata apa? 3 hari selepas itu Bilal masih lagi azan. Selepas Nabi dikebumikan, hari 1, hari 2, hari 3. Dan dia tak mau lagi dah. Tak mau lagi dah nak azan. Itu riwayat kedua. Tetapi di kalangan ulama hadis kata hak mula tadi itu yang lebih sahih. Dia azan itu last masa jasad Nabi belum dikebumikan. Selesai semua, dia dah tak boleh duduk Madinah. Bilal bin Rabah tak boleh duduk di Madinah. Pasal apa? Terlampau banyak kenangan sentimental dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Dia tengok mana tempat pun dalam Madinah tu ada kenangan dia dengan Nabi. Dia tak boleh tengok. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah dilantik menjadi khalifah pertama. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ni. Dia kata, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku nak ikut tentera yang nak pergi ke Syam. Abu Bakar tanya dia pasal apa? Dia kata, aku nak berbakti untuk agama. Aku nak ikut tentera, nak pergi jaga di perbatasan, di sempadan. Abu Bakar kata, tak boleh. Hang tak boleh pergi. Dia dengar Abu Bakar kata tak boleh pergi. Dia kata dekat Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, Tuan, kalau dulu Tuan beli saya daripada Tuan saya, Umayyah bin Khalaf, masa saya kena dera, Tuan beli saya. Kalau Tuan beli itu kerana Tuan nak saya terus berkhidmat dekat Tuan, okey, fine. Saya akan terus duduk di Madinah. Tapi kalau Tuan beli saya dulu kerana Allah, dia kata, izinkan saya tinggalkan Madinah ini. Saya tak boleh, dia kata, saya terlalu ingat Nabi, dia kata. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar macam tu, dia jadi tak boleh nak kata apa. Dia kata, tak apalah Bilal, pergilah. Bilal pergi ke Syam. Sehinggalah dia wafat di Syam. Itu cerita daripada riwayat yang sahih. Begitu. Dalam riwayat tokoh tambah ni, dia mai apa? Kononnya Bilal semasa duduk di Syam, sudah mimpi Nabi. Ini satu riwayat. Dan riwayat ini bukan mai daripada buku Indonesia. Buku Arab pun ada. Masa dia duduk di Syam ni, sudah mimpi, Nabi mai dekat dia. Nabi kata dekat dia, Bilal, hang sampai hati tak mai ziarah aku. Riwayat tu kata. Dia jaga-jaga daripada tidur dia. Dia terus pegang kuda. Dia balik ke Madinah. Sampai-sampai terus pergi duk sembah macam kubur Nabi, duk menangis, duk apa. Kononnya cucu Nabi Hasan dengan Husin main. Dia kata, pakcik, lama tak dengar pakcik bang.
Boleh tak Pak Cik bang? Kononnya. Dia pun tengok cucu Nabi ni tak sampai hati. Permintaan cucu Nabi ni. Dia pun bangkit bang. Bila dia bang saja satu kota Madinah tu air mata. Semua pakat keluar mai. Semua rasa seolah-olah Nabi hidup balik. Tonton karan tak cerita tu? Karan tak? Cukup karan. Cerita tu dibawa sebegitu rupa. Cukup karan. Ini bukan cerita buku Indonesia. Ini buku Arab. Tapi last dia bagi tahu apa? Dia kata riwayat itu batil. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Ustaz Indonesia bawa cerita ni? Dengan bahasa Indonesia dia, dengan lenggok dia, dengan kita boleh merambu yang mata dengar. Rupanya riwayat itu batil. Dia kata. Kan? Tapi itu satu riwayat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita dia habis tang mana? Bilal pergi ke Syam dan dia wafat di Syam. Dan dia dikebumikan di Syam.